Dah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Okay, alhamdulillah. Pada seperti yang dijanjikan, saya akan buat live untuk sharing satu topik yang sangat penting sebenarnya, dan ramai tidak sedar akan kepentingan untuk topik ni lah. So pada yang ada, so saya harap dapat bersedia. So kalau yang dah tonton live ni, saya mohon dulu untuk sama-sama sharekan dulu post ni supaya semua boleh tahu untuk satu knowledge ni. So sharing knowledge ni memang sangat penting lah. So di kala kita PKP ni, kita boleh tambah ilmu lah. Okay. So untuk sebelum kita teruskan lagi, kita mulakan dululah kita punya live ni dengan Ummul Kitab. Okay, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Okey, alhamdulillah si berserta. Okey, Brian. Oh, lama tak jumpa Brian. Brian, Cik Kamarul ada. Okey. Hai Brian. Apa khabar? Sekarang kat mana? Sabah lagi? Lama tak jumpa ni. Classmate. Okey, so hari ni kita nak bincangkan satu topik yang penting. Okey. Sambil-sambil ni saya belum masuk lagi. So pada kawan-kawan, sahabat-sahabat semua boleh share dulu video ni supaya kita dapat sebarkanlah ilmu ni. So saya nak mulakan dengan sharing ni dengan anda semua untuk sebarkan ni. Sebarkan share dulu supaya manfaat ni kita dapat bersama-sama lah kita timba. So Assalamualaikum baju Melayu. Baru lepas sembahyang Zuhur tadi pakai baju Melayu lah. So ini saya sebenarnya dalam kereta ni sebabnya yalah rumah agak ni sempit sikit lah untuk saya buat live di situ. Sebabnya dekat rumah sekarang ni saya dekat rumah mertua ni, so agak kurang selesa sikit sebenarnya nak buat live kat situ. Jadi kalau kat rumah sendiri kita senang cari tempat kita ada office kita sendiri kan. Jadi dekat sini tak boleh lah. Daripada fasa pertama lagi saya dah duduk dekat sini. Terus sangkut dekat sini lah. Sampai sekarang dah fasa ketiga PKP ni pun masih dekat sini. Okay, hai semua, terima kasih kerana menonton live ni. Sila share dulu video ni supaya kita dapat sebarkan manfaat sama-sama. So seperti yang kita tahulah, untuk petang ni kita akan sama-sama buat satu perkongsian lah. Sebenarnya ingatan untuk diri saya juga, sebab lama dah nak sharing ni, tapi disebabkan terhad kita punya pergerakan ni, so kita tak dapat nak sharing. So ini ada antara medium yang baik lah. Okay, terima kasih semua. Alhamdulillah semua dah sama-sama. Okay, so hari ni sharing tajuk kita adalah emergency pocket lah. Emergency pocket. Ramai tak sedar sebenarnya dalam diri dia sendiri dia boleh wujudkan emergency pocket. Jadi saya takkan terang lagi apa itu emergency pocket. Sebelum saya masuk dulu untuk emergency pocket tu, saya nak ajak sama-sama berfikir lah kan. So sebab kita tengah menimba ilmu. Okay, ni salah satu ilmu jugalah. Saya nak bagi pada semua yang menonton pada hari ni ilmu. So biasa dengar perkataan ayat empty the cup kan. Empty the cup. Maksudnya kalau cawan tu penuh, kita tuang lagi air, dia akan melimpah kan. So jadi kita kosongkan sikit untuk masuk ilmu yang saya nak sharing ni nantilah. Okay. Ya, Cik Kamarul lah. Baru lepas solat ni. Jangan fikir macam-macam Dia tak ada yang buat online yang pelik-pelik ke, tak ada Isteri pun nak warning, I'm watching you, dia cakap. Okay. So untuk tu supaya kita lebih orang cakap lebih senang masuk. So kita sedia untuk kosongkan dulu pemikiran kita, stay cool, stay down supaya kita boleh masuk apa yang kita belajar lah.
So sebelum kita masuk kepada poin yang penting, iaitu emergency pocket ni, suka untuk saya dedahkan dulu. Okay, dalam kehidupan kita ni sebenarnya kita terdedah kepada apa ni, device overheated spot. Lama ada setting apa ni, saya boleh kot. Okay, Waalaikumsalam Siti Zamrud, terima kasih. Tak nampak muka pengantin ni, alhamdulillah. Dah lama dah jadi pengantin ni sebenarnya ni. Okey, sebelum kita masuk topik topik kita yang penting untuk kita tahu adalah 3D. Semua pernah dengar tak 3D? 3D, 3D. 3D ni bukannya maksudnya macam kita tengok gambar 3D, video 3D kan, boleh keluar semua 3D kan. Ramai orang ingat apa 3D ni kan. Saya biasa jumpa orang pun saya akan cerita, pernah tahu tak 3D kan, 3D kan. Apa itu 3D So sebenarnya saya dah sediakan slideshow sebenarnya. Share slideshow tu. Boleh nampak tak semua ni? 3D boleh nampak tak semua? Okey, kalau nampak saya cakap nampak 3D. Ini senior ni. Okey. Khabar? Okey. So 3D apa itu 3D sebelum saya masuk kepada topik kita, iaitu pocket emergency ni, emergency pocket. So 3D ni kita kena tahu apa itu 3D. Okey, D yang pertama, okey, ini yang biasanya orang kena beringat lah. Okey, sama-sama beringat. Okey, yang pertama adalah ni saya punya slideshow ni. Okey, boleh nampak disability. Disability, okey, ataupun kecacatan kekal. Sebelum kita masuk emergency pocket ni, kita kena tahu dulu 3D ni. Ini kita kena kenal. Disability ni maksudnya kecacatan kekal, yang mana kita tidak boleh melakukan beberapa perkara lah, seperti mandi sendiri ke, kalau tidur sendiri tak apa. Okey, so boleh nampak tak semua ni? Ada yang kata nampak, ada kata tak nampak. Terbalik. Sebab saya dah tuliskan terbalik ni. Sebab saya guna kamera selfie. Dia jadi terbalik ke jadi tak terbalik So komen sikit, saya nak tahulah dia punya tulisan ni jadi terbalik ke tak terbalik. Ada yang kata nampak saya, ada nampak kata tak nampak. Dayat, ini geng-geng takraw ni, khabar. Okey, geng takraw masa kat maktab tu. Okey, Abang Zul. Okey, so disability maksudnya dia tak terbalik. Okey, dia disability maksudnya kita lumpuh lah, cacat kekal. Tidak boleh melakukan beberapa perkara seperti mandi, okey, buang air sendiri, terpaksa orang angkat. Okey, yang pertama lah 3D. Okey, yang kedua adalah dread disease. Okey, D yang kedua adalah dread disease. Okey, Kak Emil nampak. Okey, alhamdulillah. Okey, dread disease. Dread disease ni maksudnya sakit yang kita takut lah. Apa antaranya? Sakit jantung. Okey, sakit jantung, kemudian sakit kanser. Okey, kanser pula ada beberapa jenis kanser. Okey, yang sekarang ni corona ni pun kita takut juga. Okey, wah, prop pun ada. Khabar prop? Orang kaya ni. Orang kaya prop. Ni satu tempat kerja tu. Okey, dread disease Okey, itu sakit yang kita takuti lah, yang berlaku pada diri kita. Dan yang ini dua ni berkemungkinan berlaku. Kita tak tahu sama ada berlaku ataupun tidak. Dan di yang ketiga, yang ini yang paling confirm berlaku. Agak-agak kawan-kawan ni boleh teka tak apa di yang ketiga ni? Kalau boleh teka, boleh tulis kat komen tu. Apa agak-agak di ketiga ni kan? Boleh komen. Cuba kita tengok siapa boleh jawab kan. Di yang ketiga ni, di yang paling confirm terjadi pada kita. Ada? Dapat? Wah, apa tu? Itu tak faham tu Banzul, apa tulis? Okay, DET death. Okay. Okay, betul lah tu. Okay, death di ketiga. Okay, death, kematian. Ni confirm berlaku ni. Okay, confirm berlaku.
death, kematian. Dua ni mungkin kita tak tahu sama ada berlaku ataupun tidak. Tapi minta dijauhkan lah. Yang ini kita tak ada pula minta dijauhkan, sebab ini memang confirm berlaku. Kematian itu pasti. Tak ada pula kita akan minta, ya Allah jauhkan aku daripada kematian. Tak ada Sedangkan Nabi pun menghadapi kematian juga. Apatah kita lagi manusia yang banyak melakukan dosa ni kan. Abang Rosli apa khabar? Okay, that's okay. So itu D ketiga lah. So 3D ni kita kena aware. Kita kena ambil tahu. Okay, disability maksudnya kita tak boleh melakukan apa-apa. Kita terpaksa sakit ada orang bantu. Okay, kemudian dread disease. Okay, macam tadi cancer, sakit jantung. Untuk lelaki popular prostat. Dan yang paling confirm adalah kematian lah, death. Okay, so itu adalah 3D yang kita kena ambil tahulah. Kenapa sebelum kita masuk kepada topik utama kita, iaitu emergency pocket. Okay, jadi seterusnya untuk kita dah kenal tadi, kalau kita sebagai seorang yang sentiasa mencari duit lah siang dan malam, bekerja dan daripada start habis belajar kita bekerja sampailah nanti kita umur 50 tahun. Ya betul, tiap-tiap yang berjiwa pasti mati. Betul, Kak Imi pasti. Okay, so daripada kita mula kerja, okay, sampailah sekarang lah. Kita tak cerita sampai umur kita pencen, sampai sekarang lah umur 50. Pernah tak satu hari kita tidak jatuh sakit? Cuba sahabat-sahabat semua ni lah bagi tahu, cuba tag komen. Ada tak siapa-siapa kat sini daripada dia mula kerja? Saya tak cerita daripada kecil, daripada mula kerja lah, senang. Sebab kita tak cerita pasal kerja kan. So daripada umur 20 ataupun 20 lebih kita bekerja, okay, sehingga sekarang lah. Ada tak satu kita tak pernah sakit? Yang tak pernah sakit ni cuma seorang je, Fir'aun lah. Sebab itu dia rasa diri dia Tuhan tu. So semua pernah kan. Kita tak pernah orang cakap tak pernah ada yang tak sakit. So semua sakit lah. So dread disease tadi, sakit tadi adalah sakit yang orang cakap datang secara tiba-tiba. Cancer tadi semua tu secara tiba-tiba kan. So saya dah sediakan juga slideshow. So slideshow ni menarik juga sebenarnya. Okay, so shot sendiri sebenarnya saya di depan kamera. Saya nampak kawan-kawan semua komen kat sini, saya rasa tibu juga. Apa tu? Sakit perut. Alamak, sakit perut tu. Oh, okay, sakit perut. Okay, so saya dah sediakan ni. Okay, boleh nampak tak semua? Tulisan terbalik ke tak? Sebab tadi saya dah adjust balik. Saya dah tulis, tapi bila tengok kamera selfie dia jadi terbalik, saya adjust mula. Okay, Assalamualaikum Abang Zamri, Reza. Okay, terima kasih tengok. Okay, so daripada umur kita 20 lah. Okay, ada yang mula kerja umur 23, 25. Okay, dah mula bekerja dan sehinggalah kita bersara. Dan di waktu ini sebenarnya, okay, kalau saya laju sangat, tolong beritahu, laju sangat lah, tolong slow sikit. Kalau saya laju sangat, nanti takut tak faham. So daripada kita mula kerja sehinggalah kita bersara, di waktu ini adalah waktu kita bekerja dan juga simpan. Waktu kita bekerja dan kita simpan. Okey. Dan di waktu ini juga berlaku iaitu satu perkara, belanja. Okey, belanja. So daripada kita mula kerja sampai kita bersara, kita belanja. Belanja. Okey, dan kita sedar juga bila lepas kita bersara kita tak bekerja. Tapi perbelanjaan masih diteruskan. Okey. Daripada kita mula kerja sampailah akhir hayat kita. Ini ikut purata rakyat Malaysia 75 tahun lah. Mungkin ada yang kurang, ada yang umur lebih, kita tak tahulah kan. So ikut purata 75 tahun lah jangka hayat. So daripada umur 20 sehingga akhir hayat kita, sebenarnya kita belanja. Kalau yang merah ni nampak ni, itu belanja. Dan bila belanja pada selepas bersara dan akhir hayat ni, okey, dekat sini kita tak bekerja. Dan bagaimana kehidupan kita dekat sini? Sebab itu saya tulis dekat sini kerja dan simpan. So simpanan ini sebenarnya kita simpan untuk apa?
untuk perkara yang berlaku selepas bersara nanti, iaitu bila kita bersara sehinggalah akhir hayat kita, kita perlukan kos ataupun orang cakap duit lah untuk perbelanjaan kat sini. So daripada umur 20 hingga 50 kita bekerja, kita simpan duit. Okey, ada kita beli aset, bina aset, kita beli rumah, buat hartanah. Okey, beli tanah, kita simpan untuk hari tua kita. Dan pada masa ini, pernah tak sahabat-sahabat semua terfikir okey, pernah tak sahabat-sahabat semua terfikir, adakah kita mencapai umur persaraan? Pernah tak terfikir, adakah kita mencapai umur persaraan? Adakah begitu? Kan? Encik Farid, alhamdulillah, orang besar tengok ni. Okey, adakah sehingga umur bersara ni kita bekerja? Siapa boleh confirm kat situ? Boleh angkat tangan ni. Kita tengok, boleh angkat tangan. Siapa yang boleh confirm kita bekerja sehingga bersara tanpa berlaku apa-apa? 3D tadi yang saya sebutkan tadi, 3D. Okey, mungkin yang baru tengok tak tahu apa itu 3D. 3D yang kita dah bincangkan tadi adalah disability, dread disease dan death. So kita tak tahu sama ada kita mencapai umur persaraan ataupun tidak. Sambil-sambil tu kawan-kawan boleh tekan button share dekat bawah tu. Okey, so supaya kita boleh sebarkan ilmu ni, supaya di musim-musim orang rajin tengok handphone ni boleh belajar sesuatu. Okey, so saya nak ajak kawan-kawan berfikir, adakah kita mencapai umur persaraan tanpa berlaku disability tadi, tanpa terkena dread disease, ataupun mungkin kita berlaku kematian awal di sini, kan? Jadi kita kena, orang cakap kena muhasabah dirilah. So sekarang ni kita fikir dulu, adakah aku mencapai umur persaraan, dan apa yang akan berlaku? Yang pertama pada diri kita lah, kita kena fikir diri kita dulu. Okey, sebab apa? Kita adalah orang yang mencari nafkah lah. So diri kita yang pertama. Ramai orang cakap fikir family. So siapa yang nak bagi family makan kalau kita yang terkesan kat sini? Okey, yang kedua baru family lah. So kalau berlaku sesuatu pada diri kita, kita yang bekerja, kita yang mencari nafkah, duit itu kita yang salihkan pada family. So yang kedua terkesan adalah kepada family. Family kita yang pertama, yang terdekat adalah tentulah anak, isteri. Okey, seterusnya bila kata anak dan isteri tak mampu untuk menanggung kita, siapa lagi yang terkesan? Yang paling terdekat adalah mak ayah ataupun adik-beradik kita lah. Itu yang terkesan lah. So itu jika berlaku di sinilah. Dan katakanlah kita diberikan rezeki umur panjang oleh Allah, insya-Allah, amin, saya doakan semua umur panjang. Okey, so katakanlah kita diberikan rezeki umur panjang, okey, sampai umur persaraan, dan daripada umur persaraan sehingga akhir hayat kita lah, katakanlah 60 ataupun mungkin lebih 80 tahun. So apa yang berlaku di sini? Okey, dari segi perbelanjaan kita. Dan kalau kata simpanan kita tadi ni tidak mencukupi, okey, katakanlah simpanan ni tidak mencukupi, okey, apa yang berlaku di sini? Macam mana dengan perbelanjaan kita ni? Kan? Jadi kita nak tahulah. Okey, kita kena fikir sendirilah. Okey, sebab kita yang memainkan peranan untuk diri kita. So apa yang berlaku daripada kita bersara sehingga akhir hayat? Tadi mula kita fikir, adakah aku mencapai umur persaraan 50 ataupun 55 ataupun kerajaan mungkin dah sign 60? Apa yang akan berlaku? Tadi kita dah fikir. Okey, sekarang ni saya nak ajak kawan-kawan semua fikir, apa yang berlaku selepas umur persaraan? So macam mana dengan kita punya perbelanjaan? Adakah ketika ini kita hidup seorang-seorang? Maksudnya kita mesti ada keluarga juga untuk bersara. Anak-anak mungkin dah besar. Okey, anak-anak dah besar, nak melanjutkan pelajaran di universiti. Okey, jadi dekat sini kita kena fikir juga apa yang berlaku.
Dan macam mana kita nak pastikan di sepanjang waktu kita bekerja dan simpan ini dalam keadaan yang secure, dan juga selepas umur persaraan ni dalam keadaan yang secure juga. So macam mana kita nak pastikan itu? Kita bukanlah kita memang takkan tahu apa yang berlaku pada masa akan datang, tetapi cuma kita perlu bersedia je. Salah seorang leader saya selalu pesan, jangan buat kerja Tuhan. Jangan buat kerja Tuhan, buat kerja kita. So kerja kita apa? Kita kerja, cari duit, ada duit lebih, kita nak buat perancangan kat sini, kita buat. Supaya tak berlaku kesusahan. Kesusahan untuk siapa? Yang pertama diri kita, seterusnya family. Dan juga mungkin yang ketiga adalah kawan-kawan lah. Kawan-kawan sepaksa tengok takkanlah nak dibiarkan kita dalam keadaan kesusahan. InsyaAllah akan wujud kawan-kawan yang macam tu di kalangan sahabat-sahabat semua. Saya doakan, amin. Saya doakan semua supaya sahabat-sahabat ni pun nanti boleh bantu saya juga kalau saya berlaku kesusahan. InsyaAllah, amin. Okay, so sama-sama kita boleh fikirkan yang ni. Okay, sebab itu hari ni topik kita adalah pocket emergency ni. Emergency pocket ni di mana bila berlaku sesuatu yang 3D tadi tu, berlaku sesuatu tu secara tiba-tiba dan berlaku kecemasan tadi, emergency pocket ni boleh keluarkan berapa amount yang selesanya untuk kita. Selesa yang macam mana tu? Maksudnya, okay, katakanlah kita dah ada perbelanjaan bulanan. Bulanan kita dah ada komitmen. Katakanlah bil api air lah, contoh bil api air yang paling mudah. Okay, katalah bil api air 200 kan. Katalah rumah pakai aircon, air hari-hari mandi kan. Ni memang kalau balik mandi. Sekarang musim PKP lagi lah, kena mandi je kan. Jadi bila bukan asyik mandi lah, maksudnya selalu pakai dan bil pun berjalan, katalah 200 sebulan. So takkanlah bila kita sakit 200 tu kita nak tarik untuk rawat kita punya sakit. Untuk rawat kita punya sakit. Jadi apa berlaku pada duit bil tadi kan? So family juga akan terjejas. So dekat sini saya nak sampaikan adalah point dia, kita tak nak sentuh pun apa-apa komitmen yang sedia ada sekarang ni. Cuma nanti bila berlaku 3D tadi, yang keadaan tadi berjalan seperti biasa, bil boleh bayar, kelangsungan hidup boleh bayar. So sama je. Okay, Zulkifli, alhamdulillah semalam saya tengok live dia. Ni saya sharing dia punya ilmu ni. Terima kasih Zul semalam. Okay, so kita nak meneruskan kelangsungan hidup kita ni tanpa terganggu. Kita tak nak ada yang terganggu lah kan. So apa persediaan dia? Sebab itu pentingnya topik hari ni, iaitu pocket emergency. So secara tiba-tiba dia boleh membantu kita. So kita ikhtiar daripada hari ini. So bila orang tanya, apa yang bila masa sesuai untuk adakan emergency pocket ni? So kalau tanya saya, jawapannya hari ni. So hari ni lah adalah masa yang sesuai untuk create emergency pocket ni. So nanti saya akan terangkan apa itu emergency pocket. So emergency pocket ni sebenarnya secara tiba-tiba dia akan membantu kita jika berlaku 3D tadi. Okay, disability, dread disease dengan death tadi. So secara tiba-tiba dia akan boleh bantu. Okay, kat situ So bila kita kerja ni, okay, katakanlah kerja kerja swasta lah. Okay, saya suka sentuh kerja swasta sebab kerja swasta ni dia apa? Dia makan gajian. Jika berlaku macam sekarang ni pun ada kawan-kawan saya yang dia terpaksa cuti tanpa gaji semua. So dia terjejas, dia akan rasa terjejas. So kalau berlaku sakit lah, kata sakit lumpuh kan, adakah company tadi akan tetap bayar gaji walaupun anda tidak bekerja? So itu adalah satu persoalan yang perlu kita fikirlah untuk bagi yang bekerja swasta kan. So adakah company akan simpan jika kita sakit? Berapa lama company nak simpan? Ada saya dengar ya, tak apa, kita nanti company akan hold apa, cuti lah sebagainya, cuti apa, cuti tanpa gaji, lepas tu nanti naik balik. So kalau cuti tanpa gaji, gaji tak ada, siapa yang nak menanggung diri sendiri dan siapa yang nak menanggung family?
Kat situ pun kita boleh fikir juga, kan? So kita cuba selami diri kita sendiri sebenarnya. Sebab sahabat-sahabat sendiri yang bekerja, sahabat-sahabat sendiri yang tahu macam mana kewangan diri sendiri, kan? So siapa yang akan menanggung kita? Okey. So dekat situlah kita kena fikir. So hari ni saya nak mengajak satu yang kita panggil emergency pocket. Okey, daripada kita punya kerja, kita ada income, betul. Siapa kerja kat sini tak ada income? Boleh angkat tangan. Saya nak tengok. Ada tak yang kerja kat sini tak ada income? So basically, dan rata-rata semuanya ada income, kan? So bila kita bekerja, pasti ada income ataupun gaji ataupun pendapatan. Kalau katakan kita ni berniaga, kita pasti ada untung. Takkanlah berniaga nak rugi, kan? Mesti berniaga nak untung. Okay, so hari ni saya nak ajak untuk untuk cipta emergency pocket. So macam mana kita nak cipta emergency pocket ni? Okay, ini another slideshow yang saya dah buat. Slideshow saya senang je. Saya pakai A4 je. Saya nak buat slideshow pakai komputer tinggal kat rumah. Time musim PKP ni tak adalah sebelum ni tak adalah pula saya nak bawa laptop, kan, pergi rumah mertua. Tapi insya-Allah nanti tengoklah kalau ada kita dah habis kita punya PKP ni, nanti saya akan buat live proper lah. Mungkin kita akan letak satu screen ke macam mana, kan. Okey. So kita balik pada topik tadi, kita macam mana kita nak cipta emergency pocket ni. So okey, boleh nampak semua, So kita anggapkan yang ini semua ni adalah pendapatan kita. Kita bekerja dan dapat pendapatan. Oh, kalau ke depan muka saya gelap ni terang sikit. Okey, Okey, jadi kita bekerja dan dapat pendapatan. Ada pendapatan. Okey, setiap bulan diberi gaji. Okey. So macam mana kita nak cipta pocket emergency ni adalah dengan kita simpan sedikit. Okey, kita simpan. Okey, simpan sebanyak berapa? Okey, ini dia. 10% hingga 15% daripada gaji kita ke dalam pocket emergency ni. Pocket emergency ni saya lukis gini supaya senang faham. Okey, so ke dalam pocket emergency ni. Sebentar lagi nanti saya akan beritahu apa itu pocket emergency ni. Saya nak bagikan faham dulu. Kita simpan 10% hingga 15% ke dalam pocket emergency ni. Dan pocket ni akan bantu, okey, secara tiba-tiba bila berlaku 3D tadi. Okey, disability, dread disease dan death tadi. Dan mungkin penciptaan kita dekat sini, kita dah create mungkin 1 juta. Okey, kita ambil 10%, 15% saja. Okey. So tuan-tuan sendiri yang bekerja boleh tahulah pendapatan tuan-tuan berapa. Katakanlah sebulan 10,000. Kalau 10% 1,000 lah. Kita nak cipta 1 juta. 1 juta atau 2 juta. Kita tengok macam mana kelayakan sahabat-sahabat semua nanti. Okey, so kalau katalah kita ambil gaji average 5,000 lah. 5,000. Ambil 10%. 10% 500. 500 mungkin kita boleh cipta dalam 2 ke 300,000. Dalam program hibah. Ni baru saya sebut sikit hibah, program hibah. Okey. So dalam program hibah tu nanti mungkin kita boleh cipta 300,000 bila berlaku sakit kritikal, kanser, sakit jantung tadi. So kita cipta dekat sini. Ini yang kita panggil sebagai emergency pocket tadi. So emergency pocket ni dia akan membantu kita bila berlaku 3D tadi, dread disease, disability dan death. So macam mana kita nak cipta tu macam mana kita dia boleh membantu tu. Okey, bila berlaku katakanlah contoh sekarang sakit jantung. Okey, sakit jantung rawatan kos dia mungkin dalam 100,000 lah sekarang. Dulu masa mula-mula saya jadi perunding takaful ni dalam 70-80,000 je. Sekarang saya dengar berita pun dah dekat 100,000 lebih untuk sakit jantung, rawatan dia sakit jantung. So kalau sekarang katalah
saya dah menyimpan. So simpanan dekat mana? Simpanan saya dekat tabung haji. Katakanlah tabung haji. Saya ambil contoh mudah tabung haji lah. Okey, atau mana-mana bank. Okey. Saya dah simpan dah. So berapa simpanan anda? Adakah dah dapat 100,000? Kalau kata simpanan 500 sebulan. 500 sebulan okey. Yang ini pula kena faham purpose untuk awak simpan. Purpose untuk anda semua simpan, apa dia punya tujuan. Itu nanti lagi satu bab nanti saya akan sharing lah. Apa tujuan kita menyimpan. So hari ni kita kena tahu dulu emergency pocket ni. So katakanlah, okey, balik pada tadi kita simpan dalam bank So katalah simpanan tadi kita simpan 500 sebulan. So setahun dalam 500 6,000. 10 tahun baru 60,000. Itu 10 tahun. Kalau katalah simpan selama 5 tahun dan tiba-tiba berlaku sakit jantung. Wallahu alam lah, saya tak mendoakan lah, tapi saya doakan anda semua baik walafiat, sihat walafiat lah. So katakanlah baru 5 tahun simpan dalam 30,000, tapi kena sakit jantung. Secara tiba-tiba, adakah anda akan pergi pada bank? Saya dah simpan dah 500 bulan, boleh bagi saya 100,000 lah nak bagi untuk kos rawatan saya sakit jantung. Boleh tak angkat tangan kat sini siapa yang rasa kalau pergi dekat bank dia dapat macam tu? Kata-kata tak ada kan. So sebab itu kita perlunya emergency pocket ni. Okay, dia lain daripada bank. So sebab itu saya cakap tadi, kita lihat simpanan awak purpose untuk apa. So apa yang saya cerita ni, emergency pocket ni purpose dia adalah untuk kita emergency daripada segi apa tadi? 3D tadi. Okay, dread disease, sakit secara tiba-tiba. Okay, dalam emergency pocket ni, okay, emergency pocket ni kita cipta terus berapa yang kita nak dapat ketika berlaku 3D tadi. Kita cipta terus. Katakanlah hari ni anda hubungi saya cakap, saya nak cipta 1 juta. Okay, so saya akan kirakan berapa dia punya quotation dia. So mulalah simpan. Dan start hari ni anda dah mula menyimpan, terus dah create 1 juta. So katakanlah setahun dah menyimpan, tiba-tiba berlaku kanser. Katakanlah berlaku kanser. Okay, tu dapat 1 juta. Hibah, bukan hibah, pampasan terus. Okay, pampasan pada anda sendiri. Sebab itu yang pertama, fikirkan diri anda dulu, sebab anda yang bekerja. Dan bila dapat pampasan tadi, anda boleh buat rawatan tadi. Kenapa? Biar lebih, kan? Okay, katakanlah sekarang ni kena sakit jantung lah. Sakit jantung tadi kata 100,000 lah. Sahabat-sahabat semua buat 1 juta. So ada lebih, betul? So lebih itulah yang kita gunakan untuk perbelanjaan harian. Yang mana kita kan dah tak bekerja sebab sakit tadi. Kita dah tak bekerja. Jadi dekat situlah adanya lebihan, kita boleh gunakan untuk perbelanjaan harian kita. Sebab itu bila kita nak create emergency pocket ni, kita kena buat lebih sikit. Bukan apa, untuk kita pastikan kita rawatan kita dapat ditanggung, dan seterusnya kita dapat jalankan kehidupan kita seperti biasa. So ada duit lebih sikit. Jadi tak adalah cuti tanpa gaji, tak ada duit terus. Setakat nak buat rawatannya. Jadi ada duit lebih. So katakanlah ketika sakit tu anak pula berjaya. Anak dah besar, dia berjaya. Wah, SPM dapat straight A. Walaupun dalam keadaan kita sakit, kita masih boleh beri reward pada anak-anak. Katalah nak masuk U ni, nak kena pakai laptop, kita dah boleh beri walaupun dalam keadaan kita sakit. Sebab itu biar lebih sikit kita punya duit emergency tadi. Okay, so ini adalah kita punya emergency pocket. Okay, so umpamanya, kenapa saya panggil dia pocket? Okay, so kenapa pocket? So ginilah, kita ada kita punya duit ataupun simpanan kita, gaji kita. So katakanlah kita ada 50. Okay, 50 ni dia bukan bagi pada orang lain, dia masuk dalam poket sendiri. Ni boleh nampak tak poket? Ni masuk dalam poket sendiri.
Dia bukan masuk dalam poket orang lain tau. Sebab itu saya cakap awal-awal tadi, ramai yang tak sedar sebenarnya dalam diri sendiri ada emergency pocket, tapi dia tak sedar. So sekarang ni saya nak pastikan sahabat-sahabat semua tahu kat mana nak cari emergency pocket tu. So ambil 50, katalah 50, masuk sini. Itulah emergency pocket. Pada diri sendiri sebenarnya. Sebab itu bila anda buat emergency pocket ni, okey, dalam mana-mana syarikat lah. Macam saya sendiri, saya daripada Zurich Takaful. So itu adalah akaun sahabat-sahabat sendiri. Akaun tu sendiri sahabat boleh tengok berapa ada dah simpan. Tapi kita kena tengok purpose jugalah. Macam saya sebut tadi, kita menyimpan dalam Takaful bukan untuk dapat pulangan yang tinggi. Tak adalah kita simpan 100 dapat balik 100. Bukan. Sebab purpose kita adalah untuk apa? Untuk perlindungan. Perlindungan yang macam mana? Yang daripada 3D tadi. So purpose kita adalah untuk buat perlindungan. Jadi jangan salah faham, bila aku masuk sign polisi Takaful ni, aku mengharapkan satu pulangan yang tinggi juga untuk aku. Dia bukan skim cepat kaya. Tak adalah kita boleh check lah. Boleh pergi mana-mana syarikat Takaful, boleh check. Adakah kalau saya simpan hari ni 100, hujung tahun saya boleh dapat balik dividen dalam 20% ke? So tak ada. Tak ada benda tu. Jadi bila tahu purpose kita menyimpan dalam Takaful ni, jadi clear dekat situ. Kita simpan untuk kita punya perlindungan. Macam saya dah sebut tadi. Okay, saya ambil balik saya punya slide ni. Okay, slide saya ni. Okay, kita punya purpose adalah untuk memastikan kita dapat bekerja daripada umur kita mula bekerja. Kalau sekarang katalah umur anda 30 tahun, dari sini kita bekerja dan kita boleh simpan. Takaful ni dia ada juga simpanan, tapi simpanannya bukanlah sampai 100%. Mungkin ada 30% ke 40% saja. Tapi adalah. Dia bukannya hangus. Awak tak bayar hangus lah kiranya. So daripada 20 hingga 50 ni kita nak pastikan hidup kita terjamin. Kita sendiri yang pastikan diri kita, bukan diri orang lain. Diri kita pastikan dapat bekerja dalam keadaan yang baik. Dan jika tidak boleh bekerja, ada bantuan. Bantuan tu daripada siapa? Diri kita sendiri sebenarnya, iaitu daripada emergency pocket tadi. Dan berapa yang ada dalam emergency pocket? Yang tu nanti tu sahabat-sahabat boleh PM. Boleh PM saya. Okey, tanya apa saya nak buat untuk 1 juta emergency pocket. So kat situ nanti boleh tahu. So nanti sekejap lagi bolehlah siapa-siapa ni boleh PM. Okay. So saya, ataupun kalau tak nak jumpa saya pun tak apa, awak jumpalah mana-mana ejen Takaful. Dekat dalam ni pun ada banyak. So yang ada ni tolong share banyak-banyak video ni supaya semua tahu. Biar semua cari ejen Takaful musim-musim ni. Biar semua dapatkan perlindungan, supaya kerja ni dia dapat secure untuk diri dia, bukan diri orang lain, diri dia sendiri. So kerja dan simpan, itu pentingnya emergency pocket ni. Okay. So hanya 10 ke 15% je. Ini je yang perlu kita simpan. Okay. So untuk lastly, kalau ada yang tak faham, okay, boleh PM saya lah. So RM50 ni saya pulang balik dalam dompet saya lah. So saya dah cipta dah emergency pocket untuk saya. So bagaimana dengan anda? Sudahkah anda cipta untuk anda sendiri? Sahabat-sahabat sekalian, so ramai-ramai share video ni supaya semua rakyat Malaysia ada emergency pocket, supaya mereka tahu apa function dia. Bukannya kita nak macam MLM, simpan hari ni 100, esok dapat 1 juta. Dia bukan kena cari-cari orang ke apa. Just untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri. So ingat, apa yang kita buat ni untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Okay. Dan cuma bantuan daripada ejen-ejen Takaful ni untuk pastikan kelancaran dari segi submission, untuk papasan. Okay. Supaya lagi mudah. Tak adalah ketika sakit terpaksa merangkak sendiri cari duit. So bila sakit, just call, cakap
beritahu pada ahli family, cakap call this agent. Dia ada pegang polisi saya. So agent lah yang akan bantu menguruskan. Kat situ pentingnya ejen-ejen lah. So ingat PM dapat RM50. Tak dapat lah RM50 ni. Time PKP ni pun emergency juga. Kan? Okay, so untuk itu saja untuk hari ni. So insyaAllah lain masa kita akan jumpa lagi. Semoga di musim PKP ni semua selamat, stay at home dan jangan pergi mana-mana. Nak keluar pun biar ketua family je. Yang ibu-ibu stay at home lah. Tapi pastikan lah jangan pula suami keluar tu pakai baju Melayu. Nanti pakai baju Melayu nanti dia fikir lain. Tapi sekarang dia dah musim lah online. Okay. So untuk itu saja. So yang baiknya daripada Allah dan yang kurang itu daripada saya sendiri. Apa-apa masalah boleh PM. Dan dekat sini pun ramai ejen. Boleh share banyak-banyak video ni. Beritahu pada orang. Must create emergency pocket. Mesti create. Pastikan semua orang create. Berapa nak create? Tu kena bincang balik dengan ejen. Kalau tak jumpa ejen, senang je, call je saya. Itu je. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.